Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak terangkan tentang peratus komposisi oksigen dalam udara sedutan dan juga udara hembusan. Okey, ini masih lagi bab 2 iaitu respirasi. Apa maksud tajuk kita pada hari ini? Peratus komposisi oksigen. Maksudnya berapa peratus kandungan oksigen dalam udara sedutan, udara yang kita sedut dan udara yang kita hembus daripada mulut, daripada hidung kita. Jadi maksudnya di sini berapa peratus oksigen ada dalam udara yang kita sedut satu dan berapa pula yang ada dalam udara yang kita hembus peratus oksigen. Ini adalah eksperimen untuk mengetahui berapa peratus oksigen tersebut. Okey. Okey, radar semua disusun seperti gambar rajah. Okey, di sini diletakkan lilin. Okey, dan balang ini ditanda dengan lima aras. Okey, ada 5 aras. 1, 2, 3, 4, 5. Mewakili 100%. Okey, 100 peratus kan ada 100. Jadi kalau 5 sini 25, 25, 25, 25, 25 cukup 100. Okey, untuk mengetahui berapa peratus lah oksigen yang ada. Kenapa kita guna lilin yang menyala? Kerana bila berlaku pembakaran, pembakaran memerlukan oksigen. Jadi lilin yang menyala ini akan menggunakan oksigen. Contoh eksperimen ni dilakukan, lilin menyala, kemudian ditelangkup dengan balang kaca, balang gas ini. Balang gas di dalam balang ini adalah udara sedutan. Udara sedutan maksudnya udara dalam udara kita lah. Kita sedut udara yang ada di sekeliling kita. Jadi dalam balang gas ini adalah udara sedutan. Jadi lilin diletakkan di sini untuk supaya lilin ini menyala dan lilin ini akan padam apabila oksigen di dalam ni sudah habis. Jadi aras air akan naik. Jadi kita kiralah takat mana air tu naik. Katakan lepas lilin padam, air tu naik sampai sini. Jadi berapa peratus? 25, 25. Jadi kita kira. Okey. Ini eksperimen untuk tengok berapa peratus oksigen dalam udara sedutan. Udara yang kita sedut. Okey, kemudian kita nak tengok juga berapa peratus udara oksigen dalam udara hembusan. Jadi kita hembus udara dari mulut kita melalui paip ini masuk ke balang gas dan di sini udara itu akan terkumpul. Udara itu akan terkumpul. Okey, kemudian barulah kita buat macam tadi, telangkupkan ke atas lilin untuk tengok berapa banyak, berapa peratus oksigen. Okay. Dan kemudian kita tengok berapa peratus oksigen. Okay, kita tengok di sini. Okay, penerangannya. Okey, bila kita bernafas, kita menarik dan kita menghembus nafas. Jadi, udara yang masuk waktu kita menarik nafas itu dipanggil udara sedutan. Udara yang keluar bila kita menghembus nafas itu dipanggil udara hembusan.
Okey. Itu maksudnya. Okey, tengok di sini hasil. Okey, udara sedutan ada 21 oksigen. Jadi dekat eksperimen ni 21%. Okey. Jadi eksperimen ini aras akhir air di dalam balang gas tak kat mana. Okey, kemudian berapa peratus udara sedutan? Berapa peratus oksigen dalam udara sedutan adalah 21. 21%. 21%. 21%. Okey. Jadi oksigen dalam udara hembusan. Okey, oksigen dalam udara hembusan. Ini udara sedutan ya. Ini udara hembusan. Okey. Oksigen dulu. Ini oksigen dulu. Bukan karbon dioksida. Karbon dioksida selepas ini kita akan tengok. Okey. Jadi dalam udara hembusan, oksigen ada 16. 16. Gas oksigen. Ada 16%. Okey. Kemudian barulah kita buat eksperimen untuk tengok peratus karbon dioksida pula dalam dua-dua. Udara sedutan dan udara hembusan. Okey, cara dia tengok di buku teks kamu. Ini susunan radas. Okey. Tapi ini bukan untuk mengkaji peratus lah. Ini untuk melihat sama ada udara yang kita hembus itu ada gas karbon dioksida ataupun lebih banyak gas oksigen. Yang digunakan di sini adalah air kapur. Kemudian pelajar ini akan hembus dan hembus dia akan masuklah ke dalam kelangkun ini. Okey. Air kapur bila kena karbon dioksida, dia akan menjadi keruh. Jadi, kamu kena ingat bila air kapur kena karbon dioksida, dia jadi keruh. Kalau kena oksigen, dia tidak menjadi keruh. Okey. Jadi, berapa peratus karbon dioksida dalam udara yang kita hembus, dalam udara yang kita sedut? Ini maksudnya di udara lah, di sekeliling. Di dalam bumi kita ni, di atmosfera ada 0.04 karbon dioksida. Tapi dalam udara yang kita hembus dari mulut kita lebih banyak, itu 4%. Okey. 4% karbon dioksida. Ini dia buat perbezaan. Okey. Banyak karbon dioksida. Okey. Udara yang kita sedut, okey, udara yang kita sedut ada banyak oksigen iaitu 21% di sini. 21%. Okey, udara yang kita hembus ada kurang oksigen iaitu 16% sebab kita dah guna oksigen itu dalam badan kita. Karbon dioksida pula, bagi gas karbon dioksida dalam udara yang kita sedut iaitu udara dari atmosfera, kurang karbon dioksida 0.04 sahaja. Tapi udara yang kita hembus dari mulut kita lebih banyak karbon dioksida iaitu 4.0. Jadi maksudnya di sini udara yang kita sedut dari persekitaran banyak oksigen 21%.
Udara yang kita hembus kurang oksigen 16%. Udara yang kita sedut kurang karbon dioksida 0.4%. Udara yang kita hembus lebih banyak karbon dioksida 4%. Maksudnya bila kita sedut lebih banyak oksigen. Bila kita hembus lebih banyak karbon dioksida. Kedua-dua gas ni ada, tapi bila sedut oksigen lebih banyak. Bila hembus karbon dioksida lebih banyak. Okey, itu tentang komposisi gas, komposisi peratus. Komposisi maksudnya kandungan gas. Okey, di sini dah dirumuskan. Oksigen lebih tinggi dalam udara yang kita sedut, tapi karbon dioksida rendah dalam udara yang kita sedut sebab kita memerlukan oksigen bila sedut. Okey. Kemudian udara yang kita hembus, oksigen rendah sebab kita dah guna oksigen itu dalam badan kita. Dan jadi karbon dioksida lebih tinggi sebab kita nak buang karbon dioksida dalam badan kita. Jadi inilah rumusan daripada komposisi udara yang ada. Okey, kita pergi ke seterusnya. Pergerakan dan pertukaran gas di dalam badan manusia. Macam mana gas itu bergerak dan pertukaran berlaku dalam badan kita. Okey. Kita tengok macam mana gas antara oksigen dan karbon dioksida tu boleh masuk dan keluar dalam badan kita. Okey, kita tengok. Ini gas dia dua sahaja yang terlibat. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Kita tengok buku teks kamu. Ini gambar rajah pertukaran gas. Dia ada nombor dekat sini. Pertukaran gas berlaku pada alveolus. Kantung-kantung alveolus. Ini satu kantung alveolus yang telah dibesarkanlah supaya kamu boleh nampak proses dia. Okey, kita tengok macam mana prosesnya. Okey. Nombor 1. Okey, oksigen. Ini ada anak panah. Yang merah udara yang kita sedut, yang biru udara yang kita hembus. Okey, udara yang kita sedut masuk ke dalam kantung alveolus. Okey, kemudian udara yang kita sedut itu ada banyak oksigen. Okey. Penerangan dia ada dekat ini. Okay. Udara yang disedut dalam alveolus ada banyak oksigen, mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Okey. Berbanding oksigen yang dah ada dalam darah. Jadi, oksigen akan meresap masuk melalui dinding alveolus ke dinding kapilari. Okey, udara yang kita sedut ada banyak oksigen. Ini salur darah kamu. Salur darah. Ini salur darah. Ini bulat-bulat ini adalah darah kamu. Ini darah kamu. Bila oksigen akan bergerak ke tempat yang kurang oksigen. Tempat sini banyak oksigen. Sini oksigen tinggi, banyak oksigen. Sini oksigen kurang. Oksigen kurang. Jadi oksigen akan meresap masuk pergi ke tempat yang kurang. Maka oksigen itu akan masuk ke dalam salur darah. Dan dia akan bergabung dengan sel darah kamu. Okey, kita tengok yang nombor 2. Mana yang kedua? Okey. Bila dia dah masuk dalam darah, darah kita berwarna merah. Kerana darah kita mempunyai hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin itulah akan bergabung dengan oksigen yang masuk tadi. Okey, hemoglobin akan bergabung, berpadu dengan oksigen dan dipanggil oksihemoglobin. Okey.
untuk bawa oksigen ni lah ke dalam badan. Jadi dia bergabung dengan hemoglobin. Okey. Jadi hemoglobin dah bergabung dengan oksigen. Sekarang nama dia adalah oksihemoglobin. Kamu tengok di gambar ajar. Okey. Ini darah yang sudah mempunyai oksigen. Nombor 2. Jadi oksigen masuk, oksigen akan bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah menjadi oksihemoglobin. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga. Okey, darah tadi akan terus bergerak melalui salur darah pergi ke kawasan lain. Banyak salur darah dalam badan kita. Kita tengok nombor 3. Darah yang dah ada oksigen tadi iaitu oksihemoglobin diangkut. Pergi mana? Pergi jantung. Pusat pengumpulan darah kita adalah di jantung. Jadi dari paru-paru, tadi paru-paru akan pergi ke jantung. Dari jantung barulah dia akan pergi ke kaki, tangan, semua bahagian badan kita. Okey. Kita tengok yang keempat. Sekarang darah dari jantung sudah sampai ke sel badan kita. Tak kisahlah sel badan ni di mana-mana, di mana-mana bahagian badan. Okay, sekarang macam mana oksigen tu nak dihantar ke badan kita? Daripada dalam darah, tadi oksigen duduk dalam darah kan? Jadi sekarang oksigen nak keluar daripada darah, pergi ke badan kita, pergi ke sel badan. Tak kisah di sel kaki ke, tangan ke. Okey, macam mana dia nak keluar? Okey, kita tengok nombor 4. Okey, bila darah dah sampai ke sel badan, darah tadi dia bawa oksigen. Jadi oksigen yang pekat dalam darah, okey, dalam darah oksigen pekat, dalam sel badan oksigen rendah. Maksudnya dalam darah banyak oksigen, di sel badan kurang oksigen. Kenapa kurang? Sebab kita dah guna. Okey, jadi oksihemoglobin tadi akan terurai ataupun pecah menjadi hemoglobin dan oksigen. Maksudnya hemoglobin akan buang oksigen ni masuk ke dalam sel badan. Sebab oksigen ni dia akan bergerak. Bila tempat tu dah banyak oksigen, dia akan bagi ke tempat yang kurang oksigen. Jadi dalam sel darah dah banyak oksigen. Bila dia sampai dekat sini, dia tengok, oh kawasan ini kurang oksigen. Jadi dia akan bagi oksigen tadi. Maka terurailah hemoglobin tinggal kat dalam darah. Oksigen keluar pergi ke sel badan. Ini cara dia menghantar oksigen. Okey, kemudian kita tengok nombor 5. Apa berlaku? Okey. Nombor 5. Di dalam sel badan, oksigen tadi meresap dan mengoksidakan molekul glukosa. Apa dia buat dalam sel badan? Kenapa kita perlukan oksigen dalam badan kita? Bila oksigen masuk dalam badan kita, dia akan bergabung dengan glukosa. Glukosa dari mana? Dari bahan yang kita makan. Makanan kita, nasi, roti, semua ada glukosa. Jadi oksigen akan bergabung dengan glukosa yang ada dalam badan kita. Glukosa ni gula. Jadi dia bergabung dan dia akan membentuk karbon dioksida dan juga air serta tenaga. Jadi bila glukosa mendapat oksigen, dia ada oksigen, dia bergabung dengan oksigen, dia akan jadi karbon dioksida, satu, air dan juga tenaga. Yang ketiga tenaga. Okey, dia akan jadi ni. Okey.
Inilah proses yang dipanggil respirasi sel. Respirasi sel. Jadi kita pun ada tenaga. Tujuannya supaya kita ada tenaga lah. Kalau kita tak ada tenaga, kita tak boleh, apa pun proses dalam badan kita tak boleh berlaku. Nah, kita pun tak boleh hidup kalau tak ada tenaga. Jadi inilah proses respirasi sel. Kenapa kita perlukan oksigen? Kita nak menjalani respirasi sel supaya kita ada tenaga. Okay, sekarang bila kita dah ada tenaga, kita ada banyak karbon dioksida sebab dah berlaku respirasi sel. Jadi karbon dioksida ni kita nak buang daripada badan kita. Kita tak perlu. Okey, jadi kita tengok gambar rajah yang seterusnya. Okey, bila kamu dah menjalani respirasi sel dalam ni, dah bertenaga, karbon dioksida pun makin banyak dalam sel. Jadi bila makin banyak, di sini kurang karbon dioksida, di sini banyak. Jadi dari tempat yang banyak, dia akan masuk ke tempat yang sedikit. Maka karbon dioksida pun masuklah ke dalam darah. Okey. Gas karbon dioksida banyak, jadi dia meresap masuk ke dalam kapilari darah kamu. Dan dia bergerak dalam darah, dia bergerak pergi mana? Pergi paru-paru. Dia bergerak pergi ke paru-paru, darah itu bergerak pergi ke paru-paru. Nampak darah itu masuk. Yang warna biru maksudnya darah banyak karbon dioksida. Dia masuk dan dia buang karbon dioksida melalui paru-paru kamu. Di sini kurang karbon dioksida, dia buang karbon dioksida. Jadi bila dah buang karbon dioksida dalam paru-paru, dalam alveolus, karbon dioksida ni terus keluar melalui trakea dan keluar melalui hidung kamu. Itulah udara hembusan yang mengandungi gas karbon dioksida. Sebab itulah bila kita sedut banyak oksigen, bila kita hembus banyak karbon dioksida. Itu proses gas, pertukaran gas dalam badan kamu. Okey. Struktur alveolus. Okey, struktur alveolus. Apa itu alveolus? Kenapa dia sesuai untuk menyedut gas-gas tersebut? Okey, alveolus yang kamu tengok macam buah anggur tadi, dia mempunyai ketebalan dinding yang nipis. Jadi dia mempunyai dinding yang nipis, jadi bolehlah gas untuk meresap masuk dan keluar. Alveolus dinding yang nipis, kapilari pun dinding yang nipis. Jadi gas boleh masuk dan keluar. Okey, alveolus kita adalah lembap. Kenapa Tuhan jadikan alveolus kita lembap? Supaya gas boleh larut dalam air yang lembap itu dan masuk dalam kapilari darah. Okey. Luas permukaan alveolus. Dalam paru-paru kita ada berjuta-juta alveolus. Kenapa Tuhan jadikan berjuta-juta alveolus? Supaya ada permukaan yang luas dan boleh melakukan pertukaran gas yang banyak. Jadi kalau sikit nanti kita sedut oksigen tak sempat sampai ke darah. Jadi kita ada berjuta-juta alveolus. Kalau kita buka semua alveolus tu dan letakkan di gelanggang tenis, penuh satu gelanggang tenis. Jadi bila kita isap rokok, kalau kamu isap rokok ataupun ada asap-asap yang bahaya, alveolus tu akan terbakar. Dari berjuta-juta mungkin akan hilang 1 juta alveolus sebab kamu isap rokok. Itu luas permukaan alveolus. Dan alveolus juga mempunyai banyak kapilari darah di sekeliling dia macam jaring. Jadi senanglah untuk dia menukarkan gas antara oksigen dan karbon dioksida. Okey, itu yang kita belajar hari ini. 3 benda: komposisi udara, komposisi oksigen dan karbon dioksida dalam udara hembusan dan udara sedutan. Kemudian macam mana pertukaran gas, dan kemudian yang last kali kita belajar tadi, kepentingan beradaptasi struktur alveolus. Adaptasi ni maksudnya
macam mana Averroes tu memudahkan kita melakukan pertukaran gas. Okey, itu saja. Kamu boleh buat praktis formatif 2.2. Okey.